Tahu-tahu Dia dah potong pendek dah. rambut kucing, bulu kucing. Okey, untuk salam kali. Hai Santi, hai semua yang dah masuk. Okey, teruskan bersama dengan Zul. Tadi tu dah dengar ringkasan daripada Zul. Apa yang Zul nak kongsikan kejap lagi. Kalau ada soalan macam biasa, tanya je dekat ruang komen. Nanti Zul tolong jawabkan. Okey. Alright, kalau Zul dah sedia, saya serahkan kat Zul pula lah. Ready dah satu. Okey. Jam 5. Okey, jam 5. Next break pukul 6. Okey. Alright, silakan Zul. Thank you, Dato'. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Fedul Razak, Zul Razak, dalam sesi pertama saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan ada 2 sesi, 5 sampai 7 sesi pertama, dan insyaAllah belah malam nanti 8 sehingga jam 9 di mana kita akan ada untuk Bank of England punya keputusan pada jam 7 nanti. Kita tengok kepada sesi kita. But I don't encourage you untuk trade the news, sebabnya most of the thing hari ni basically dah price in. Pasaran menjangkakan bahawa there will be details daripada Bank of England, bagaimana Bank of England akan keluar daripada aset, mengurangkan pembelian aset di dalam pasaran. Jadi itu yang kita ada. Sebelum kita mula topik kita pada hari ini, struktur pasaran asas kepada teori added wave. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Afternoon, Jo. Pian nak bagi voucher. Okey. Nama saya Zulkifli Fedul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagang lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran semasa. Jadi awal pagi tadi kita lihat data untuk trade balance Australia mencatatkan beza di antara ekspor dan import yang besar. Ini adalah angka yang tinggi, tetapi tak setinggi apa yang berlaku pada tahun lepas, iaitu pada bulan 5 tahun lepas, dan juga apa yang berlaku pada Mac tahun ini. So we did have good, so ini adalah bagus, ini adalah something yang positif. Duit masuk lebih banyak daripada duit keluar lah, in other words. Ekspor dia lebih banyak daripada import. This is another good data untuk Australia. Kita biarpun data sebelum tu di-revise ataupun dilihat lebih rendah, because there are maybe some import data. Untuk sebentar tadi kita ada ECB punya economic bulletin, di mana ECB melihat pertumbuhan ekonomi yang sihat, tetapi ada risiko kepada varian untuk the next wave of COVID-19. Dan ini yang kita nampak. We are in the third wave untuk COVID-19 ni, and we are looking at higher cases untuk semasa. Wassalam, Pian. Higher cases, the cases are increasing untuk Malaysia, untuk Asia dan juga untuk lain-lain negara di dunia. Ini yang menimbulkan kebimbangan, sebabnya biarpun maybe dekat US, dekat Eropah, jumlah kes dia agak terkawal, tetapi berbanding dengan sebelum, tetapi apa yang membimbangkan adalah kepada negara-negara pengeluar komoditi ni. Kita ada untuk Australia, di mana kita ada lanjutan untuk tempoh PKP dia lah, lanjutan dekat some parts of Japan. Biarpun Perdana Menteri dia sebentar tadi menyatakan bahawa tak akan ada PKP untuk MCO untuk seluruh Jepun. There are steps untuk meningkatkan dosage, meningkatkan vaccination program dekat US. Mereka yang dari luar datang kat US akan divaksinate dan lain-lain, usaha untuk mengawal COVID-19. Samalah apa yang kita nampak dekat Malaysia. So secara besarnya sentimen pasaran nothing, agak
agak up down, nothing yang ni. Gold saya nampak ramai terkena, ramai yang terkena gold. So saya duk sebut, gold tak ada sekuen lagi. Stand on the side. Benda naik, turun balik kan, apa yang berlaku kepada gold kan. So stand on the side dulu. Tak ada sekuen siri pergerakan, stand on the side. Kita lihat dekat chart apa yang kita nampak. Dan kita pergi kepada gold. Kita pergi direct kepada gold. Saya banyak terima message malam tadi mengenai gold. Gold pada waktu ini, kita masih lagi dalam range pergerakan high bulan Julai ni, tak break lagi tau. Ini tak break lagi. Lonjakan pergerakan semalam, dia tak break even high dekat sini. Dekat Julai, 30th Julai. Waalaikumsalam. Jadi, at the moment, gold is still sideways. Stand on the side. Anda belum nampak trend. Trend adalah, biarpun dekat lower time frame, trend adalah apabila anda nampak siri pergerakan. Kita draw dia dekat gold dan kita ambil. Contohnya, kalau kita lihat kepada apa yang saya lukis, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita ambil structure ini, sorry. Ini dia belum ada trend. Itu the point yang saya nak sampaikan dekat sini. Anda tengok pergerakan ini. 1, 2, 3, 1, 2 dan even kita ambil macam ni. Okey. Kalau saya tarik yang ini ke bawah. Okey, ke bawah. That is why very important untuk anda faham bila trend tu berlaku. Apa dimaksudkan, Waalaikumsalam Rosdi, apa yang dimaksudkan dengan trend? Trend adalah siri pergerakan. Siri, satu low, satu high, satu lagi higher high berlaku. Di sini. Dalam situasi ini kita ada trend. Itu maksud dia dekat situlah. Kalau kita lihat structure di sini, ini adalah satu structure. Ini satu. Ini satu structure. Ini basically kat sini. Selepas tu daripada high dia dekat sini, dia belum break lagi tau. Dia tak ada higher high. Maksudnya, kesemua pergerakan yang sebelah sini belum ada trend. Dia tak ada trend lagi. Yang sebelah sini, dia tak ada trend lagi. So, stand on the side dahulu. Anda tak perlu trade setiap hari. Anda tak perlu trade setiap kali anda buka chart dan nak cari entry sampai jumpa. Tak perlu. Terlalu ramai yang terkena dekat sini semalam. Dia masuk buy dekat atas ni. Dia ingat nak break. Lepas tu jatuh balik, habis. Dia sell kat kawasan ni, ingat nak jatuh, dia naik. Dia naik, dia buy kat sini, dia jatuh balik, habis. So, tak perlu untuk nak enter setiap masa. Semasa gold ni, tak ada trend lagi. Apa itu trend? Trend adalah apabila kita jelas nampak dua pergerakan, dua structure yang ke atas. Itu adalah uptrend. Dua structure ke bawah. Bukan structure. Setakat ini adalah satu structure. Satu. Jadi kalau dia break atas ni, baru kita ada uptrend. Baru kita ada uptrend. Setakat ini baru satu. Belum ada lagi. Baru yang ini kata ini ke atas. Baru yang ini. Baru yang sini. Belum ada trend. Ini belum break lagi. At least kalau dia break kat sini, anda ada short term trend dekat situ. Itu je. Itu basic, paling basic. Okey, paling basic dia. Anda tengoklah even kepada lower time frame, kepada lower time frame, anda pergi dekat 1 minute. Untuk gold, untuk gold. Even kepada 1 minute, pergerakan dekat sini tak ada apa. Anda nak trade dia macam mana yang ni? Up atas ni sell, bawah ni buy.
Oh, kita tengok. Saya nak jawab gold dulu sebab terlalu banyak yang tanya saya. Sebabnya ramai yang terkena kawasan ni. Terlalu ramai yang terkena kat kawasan ni, kawasan sini. Kan? Dia pergi sell dekat sini. Ni yang ni. Ini pun tak berlaku low. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ramai yang masuk dalam kawasan sini. Saya tak faham kenapa. Lepas tu dia pergi buy dekat sini. Turun balik. Aduh. Not something yang anda nak trade. Tak ada sikun. The whole thing adalah dalam saya punya move. The whole thing. Pada waktu ini gold tak ada apa-apa. Lupakan gold dahulu pada waktu ni. Anda cuma jeleng gold apabila kita dah ada. Contohnya seperti dekat sini either dia break A ni untuk anda cari peluang buy kawasan ni. Itu pun tak ada sebab itu bukan higher high. Ini bukan higher high. Tak ada apa-apa. Nothing. Nadai. Tak ada apa-apa. Kalau saya nak trade gold, unless dia buat satu correction yang amat besar, maksudnya dua ini ke bawah ni. Kalau dia buat yang ke bawah ini, 1, 2, then saya ada sikun. Nampak? Kalau dia break ni, then saya akan tunggu bawah ni. Of which saya tak nampak pergerakan tu lah. But kalau itu berlaku, then saya minat untuk buy gold di kawasan sini. Kalau, lain daripada tu, anda tak akan buat apa kepada gold dalam kawasan ini. Tak ada. Nothing. Tak ada apa-apa. Ini sideway. Ini tak ada apa-apa. Tak ada high, tak ada low, tak confirm lagi higher high dia. Satu ni tak break. Jadi tak ada trend. Trend gold secara besarnya ke atas. Ini ke atas. Satu ni breakout. Satu ni breakout. Jadi anda boleh cari bila dia buat pullback. Masalahnya, dia tak habis pullback kat sini. Ini dua ni tempat anda trade dia. Dua ni. Dia tak ada apa-apa. Jadi, why you want to dekat lower time frame, dekat one, saya cuba cari. Sebabnya nak orang message saya lah. Dia nak ke atas ke bawah ke. Kalau tanya saya, dia tak ada apa-apa. Pada waktu ini, dia tak ada apa-apa. Dia nak buat ke atas, tak tahu. Dia nak buat ke bawah, tak tahu. Tak ada siri lagi. Tak ada trend dia. So, kalau nak trade, I won't touch something macam ini. Untuk gold. Stand on the side dulu. Tak perlu trade dia. Tak perlu. Tak perlu. Anda tak perlu trade dia. Ada beratus, kalau tak beribu instrumen yang anda boleh trade. Kenapa trade gold sahaja? Itu saya tak faham. Benda tu yang saya tak faham. Dia sama macam kalau anda trade saham kan. Anda cuma tahu trade satu counter je. Habis. Padahal anda punya platform ada beribu entah instrumen yang anda. Bagus kalau anda faham satu instrumen tu. Tapi trend tak berlaku setiap hari. Jadi kalau nak trade, anda boleh cari untuk silver contohnya. Kalau tanya saya between gold and silver, silver provides you with clearer. At least kita dah ada higher high. Ini dekat sini. Ini satu structure. Ini satu structure, nampak? Ini satu structure yang berakhir dengan divergence. Okey, ini satu structure. Okey, lepas tu kita ada satu structure lain. Maksudnya kita dah ada 1, 2, dah ada trend. So dah ada trend dekat sini. Sini dah ada 1, 2 dan any 3 wave pullback. Untuk silver nanti kita akan trade 2/2 50%. Trade saya tak setuju langsung dengan sebarang pendapat menyatakan bahawa anda cuma trade 2-3 structure, 2-3 instrumen. Itu bagi saya limiting belief. Dia tak salah, tapi itu limit. Ingat tak belief? Itu limit kepada anda. Sebabnya kalau anda cuma trade 1-2 instrumen, masalah macam tu adalah
anda akan paksa set up tau. Anda akan lihat kepada yang terlalu mikro dalam market. Anda akan cuba cari set up sentiasa. Sebabnya tak ada trend pun anda akan trade. Itu masalah dia. Sebab structure sekarang, gold dengan silver, sekarang ni kalau saya tanya anda, ini sideways. Uptrend, time frame besar, pada waktu ini, di sini, ini sideways. Tengok. Ini sideways. Anda nak cerita macam mana pun, ini sideways market. Ini high dia, okay. Daripada sini, ini sideways. This whole thing sideways. Tak ada apa-apa. Nothing. Kalau dia sampai 22-50% kawasan ni, saya berminat. Dia break A, kita akan trade dia. Saya dah letakkan alert dekat W ni. Dia break W ni. A, ingat. W, X dan Y. A tu kena buat apa? Kalau sebagai investor, anda limitkan kepada sektor ataupun company yang anda tahu. Itu melabur. Kalau trade melabur, the thing about melabur, the difference between melabur dengan trading is, nombor satu, bila anda melabur, anda ada holding power. Anda tak guna leverage. Jadi anda boleh letakkan dan boleh bertahan. Faham tak? Anda tak ada guna leverage. Anda boleh letakkan kepada anda boleh tahan drawdown. Bagi mereka yang trading, mostly kalau anda trading currency, komoditi, anda menggunakan leverage. Jadi anda tak dapat nak hold, contohnya silver ni sampai kat kawasan sini. Anda kena ada stop loss. Kalau anda seorang pelabur, selain pulangan kepada different dalam pricing, anda juga melihat pulangan daripada dividen. So in other words, at what price anda beli, dia tak penting. Kalau sebabnya dividen dibayar pada harga membeli, betul tak Pian? Betul tak? Kalau dividen dibayar pada harga pembeli. Itu dia. Kalau anda beli mahal, dividen dibayar 17 sen kepada harga, dia kepada harga anda membeli. Bukannya kalau anda beli bawah, anda akan dapat dividen lebih sikit. Itu beza dia. Jadi, in other words, kalau anda investing, you don't actually care cut price mana anda beli. Itu beza dia. Nampak? Of course, you want better pricing, so that anda boleh buat, maksudnya anda beli lagi, makin naik, anda beli dan mengumpul your core position, mengumpul anda punya position, pegangan lah, tetapi you don't actually care about at what price anda membeli kalau instrumen yang anda beli memberikan dividen. Itu dia. Jadi kena faham perbezaan dua ni. Okey, W, X dan Y. Nombor satu, A ni kena cecah. Ini cukup sifat tau. Ini 618, 764. Dia react daripada kawasan ini. Saya buang dulu. 618, 764. Dia react daripada kawasan ini. Dan B berlaku. Dan nombor 2, dia membatalkan divergence. So, kita ada sifat yang cukup. So, saya akan cuba untuk cari untuk silver ataupun company yang berkaitan dengan silver. Faham? Objektif dari investing bukan cari capital gain. Of course, everybody capital gain. Of course, everybody nak duit. Kalau macam tu, buat apa kita invest kali? Bagi tahu saya kenapa anda masuk market. Sebab nak rugi. Of course, everybody. Anda kata saya cuma melabur untuk dividen. Itu bohong. Itu bohong. Itu bohong. Sebab kalau nilai aset dia tengah drawdown sampai tinggal 5%. Mana ada? Semua orang capital gain. Everybody. Apa juga orang katakan, tak, saya untuk dividen saja, untuk bonus saja. Itu bohong.
Itu bohong. Buku memang ada kata yang macam tu. Dia tak ada capital gain. Dia cuma lihat kepada dividen. Tapi in reality, siapa yang buat macam tu? So, everybody is going for capital gain. Wassalam memang. Okay? Yes. Daripada kita simpan duit yang hilang value dia disebabkan oleh inflation, that's why anda melabur. Itu saja. Itu sebenarnya. Okay, so dekat sini kita nampak ini cukup sifat. So saya akan cari nanti. So meaning I'm looking at silver and gold moving lower nanti. Belum sekarang. Ini masih ada movement ke atas. Dalam B ni ke atas. Ingat, di sini anda dah nampak berapa lekuk untuk gold, untuk silver ni. Berapa lekuk dah? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi kalau dia B itu apa? B itu korektif kan? Dia tak dapat 5. Dia kena sama ada ini akan buat yang besar, 5, habis kat sini 6, 7, ataupun dia buat yang macam ni. Whatever it is, kita dah ada 5 kat kawasan ni. Ini 5. So kalau 5, kita ada satu konektor, akan diikuti oleh nombor apa? Akan diikuti oleh nombor apa? Akan diikuti oleh nombor motif. Kita akan ada satu konektor kat area ni, dan selepas tu, kita akan ada yang sama ada 5, 9, 13, 17, benda-benda ni. Waalaikumsalam. Galih withdraw sahaja. Okay, so sini kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita tunggu konektor ni habis. Either dia dah habis seperti saya suggest, ataupun kita akan ada satu lagi ke bawah. Apa pun, we do see 5 dekat sini. Dia boleh buat 6, lepas tu naik 7, lepas tu reverse. Maksudnya dia boleh buat macam ni saja. 6, lepas tu naik 7, lepas tu reverse. Kalau dia buat macam tu, ini jadi W, X dan Y. Faham? Itu je. Tak perlu tahu elite wave banyak sangat. Tahu ini je. Get GWS 1 dah. Aduh, banyak GWS. Semua masuk GWS. Hai semua. Faham? So, saya masih nampak untuk silver ni masih melakukan this correction ke bawah. Sama, ini adalah 1, 2, 3. Kita mungkin boleh ambil 4, 5 boleh, tak kisah. Tapi kalau kita katakan kat sini adalah angka 3, kita ada konektor dekat sini. Sini akan buat nombor correction. Itu akan buat nombor 3, 7, 11. Dan kalau kita kira lekuk dia, 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Kena buat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampak tak? Ni je benda dia. Kalau kita dah nampak sini 5, sini akan ada 5. Itu je. Sofian Zatul. Ada je nanti, dah sebut tu ada, nanti orang pakai. Sofian Zatul. Nama. Benda-benda tu je. Okey. Kita akan discuss benda ni. Saya akan tunjukkan teknik 3 line hari ni. Teknik 3 line hari ni. Tu teknik 3 line sebenarnya. Jadi kita akan tunggu untuk silver. Unless dia buat benda ni, kita masuk. Dalam kawasan ni anda jangka buat volatile, naik turun tak tentu. Kalau dia naik, boleh tak dia naik terus daripada sini? Boleh. Kalau dia naik daripada sini, kalau dia naik daripada sini, anda dah ada satu structure, anda dah ada 2 structure, dah ada trend. Mungkin saya cuma akan trade dia kalau dia break structure ini. Lain daripada tu saya tak, sekarang ni sideway, tak ada apa-apa. Kenapa nak trade dia?
Itu yang tak fahamnya, dia buka chart kena trade. Itu masalah. Itu masalah besar. Sekejap. Okey, letak dia pelik chart ni. Okey. Okey, so silver dengan gold pada waktu ini anda sedang melihat untuk sideway market ya. So jangka dan struktur semasa adalah struktur pembetulan ya, untuk gold dan silver A kepada B. Nampak? So kita akan ada yang macam ni. Okey, relax, sabar, tak perlu trade dia. Tak perlu trade dia. Tak nampak trend dia, jangan. Okey, ramai sangat terkena semalam. Okey, kita tengok dulu kepada indeks apa yang kita nampak sekarang. Untuk indeks sama. Nampak? The whole thing. Ya. Market masih lagi dalam satu pergerakan sideway ya. Saya tunggu untuk US 500 ni if dia buat benda ini ke atas. Ini adalah kita punya preferred structure, dia naik ke atas dan 1, 2, 3 untuk kita long. If it does this, kita akan trade dia. Ini untuk US 500. Second view adalah ini the whole thing adalah masih lagi dalam 2. Faham? Kita ada 1, 2 dan 3. Lepas tu kita ada X 1, 2, 3, 4, 5, 4 dan 1 lagi. This is another view untuk US 500. Mana-mana satu yang dia buat. Kalau dia buat macam ni, saya akan alihkan satu ni kat sini. Saya akan habis, saya akan buang dia. Ya? Apapun anda tak trade pada pullback ini. Pada pullback ini anda tak trade. Ya? Pullback ini anda tak trade. Sebab itu adalah flat. Flat dekat sini. Sini akan ada 5 wave. Okay? Jadi anda tak sentuh dia apa-apa lagi. Ya? Yang ada set up adalah US 30. Ada dalam Outlook. US 30 pullback dia adalah daripada higher high. Nampak? Waalaikumsalam. Banyaknya galih ni. GWS. Galih senyap. Faham? Jadi ini saya ada letakkan entry. Ini ada dalam Outlook. Mana Outlook kita? Ya. Macam mana Outlook boleh terpadam? Okey. Ini adalah untuk ni. Jadi kalau anda gunakan MT5 0.1 micro 0.1 lot MT5 adalah $30, $50 lebih sen. Jadi 0.1 $30, 50 lebih sen. Okey? Ini adalah untuk US 30. Okey? So saya menjangkakan satu lagi pergerakan ke atas. Ini 5 wave. Nampak? Ini 5 wave kan? 1, 2, 3, 4, 5. So kita jangkakan pullback 3 wave and another 5 wave. Okey? Ini adalah untuk US 30. Jadi level dia dekat XM adalah ini. Risk reward dia cantik. 4.76. Itu adalah untuk US 30. Next adalah kepada Nasdaq. Nasdaq sama juga belum buat high. Kalau Nasdaq buat high dekat sini, okey, saya akan ubah ini jadi 5, jadi 3, ini jadi 4 dan kita sedang pullback wave 2. Of which saya tak nampak lah. Saya nampak dia mungkin akan buat benda ni. Dia akan turun daripada sini. Dan ini akan jadi 2. Kita akan alihkan the whole thing sebagai 1 kat sini. Inilah sekuen. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Dia tak buat high. Kalau dia tak buat high, then ini adalah 2. 1 kat sini. Okey? Itu adalah untuk Nasdaq. Apa pun anda tak buat apa selagi dia tak buat higher high. Dia boleh buat banyak benda dekat situ. Setakat ini saya biarkan macam ni. Saya biarkan macam ni. Inilah untuk Nasdaq.
DAX one more high is expected. Sekarang dah break pun ini boleh jadi wave 5. Ini boleh jadi wave 5. Yang pentingnya 3 kita bukan yang terpendek. 3 ni dia lebih panjang daripada 1. Jadi tak kisah 5 panjang mana, 3 tak boleh paling pendek. Jadi apa pun we are expecting price bergerak dalam satu channel and untuk diagonal move dan ini menghabiskan 5 sebelum dia pull back. Apa pun ini tak ada apa-apa. Ini baru satu fractal ke atas. Jadi DAX anda tak trade dia. Yang jadi map kita adalah ini, JP225. So bersama dengan yang lain, bila yang lain naik ke atas, ini pun naik ke atas. Bila yang lain pull back, dia akan pull back. Kalau dia pull back daripada semasa, tak buat higher high, B kat sini. Ini adalah A. Faham? Faham kali? Saya nampak movement ini seperti kita katakan. Sebabnya kat sini kita ada tempat yang jauh. Nampak tak? Level ni jauh. Kalau kita buat dia sebagai A, B sebelum ni, macam yang kita letak sekarang, kalau kita kata ini adalah zigzag, C tak boleh buat lebih 1618 kan? Macam ni. A, B, C kat sini, C kat sini, ini dah lebih 1618. Jadi, saya jangkakan ini akan tak break, ini tak break A ni, dan simple je. Ini jadi macam ni. A, B dan C. Nampak macam mana? Ini jadi B. Dan kita akan ada 5 wave kat sini. 1, 2, 3. Dan ini boleh. Ini flat. 3, 4 dan 5. Itu boleh jauh macam ni. Saya nampak apa pun sekarang, anda tak trade dia pada sekarang. Anda tak trade dia pada sekarang. B kita kat sini. Either B kat sini atau B kat sini, tak kisah. Apa pun anda tak buat apa-apa untuk JP225 pada sekarang. Faham apa saya maksudkan? Sebab C itu tak boleh lebih 16. Kalau macam yang kita tandakan sekarang, C langkau 1618 tau. Jadi kita, ini tak ngam. Ini tak betul. Saya tak lukis dia selagi dia tak berlaku. Saya tak akan letakkan atau menjangkakan flat kecuali tak ada cara lain. Itu je. Anda tak akan tahu flat sampailah benda, contohnya instrumen berkaitan, correlation, menunjukkan something else. Sedangkan ini buat 5 wave. Contoh, bila kita akan lukis flat, contoh, anda sedang melihat kepada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini untuk EU contohnya. Okey. Dan anda nampak pergerakan macam ni. Okey, tak betul. Anda nampak pergerakan macam ni. Okey. Anda nampak untuk GU contohnya dia buat macam ni. 4, 5, 1, 2, 3. Lepas tu kan dia break. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu dia break 5. Dan obviously ini adalah contoh. Ini GU. Dan anda nampak lain-lain. GU, AU, lain-lain pair. Saya bagi contoh sajalah. Lain-lain pair dah buat higher high. Dan ini sedang naik 3 macam ni. Okey. Kalau itu berlaku, ini kita akan jadikan flat. Boleh?
Yang sini kita akan jadikan flat. Masa tu je saya lukis flat. Masa itu saya akan lukis flat. Biarpun dia baru naik 3 ni. Kita jangkakan kat sini dah reverse. Dan akan meneruskan dalam struktur motif. Masa tu saya akan jadikan sini flat. Lain daripada tu saya tak akan lukis flat. Okey, ini adalah untuk JP25. Jadi saya tak lukis flat dahulu unless contohnya macam apa lain-lain pair ni, lain-lain indeks ni dia dia buat something else lah. Yang ini buat something else lain daripada apa yang kita lukis. Then baru saya lukis yang ini lain. So, pada semasa, saya tak tukar dia lagi. Tak berapa jelas. Macam ni, kalau kita nampak dekat EU ni, kita mungkin sedang tandakan dia nak buat 1, 2, 3, 4, 5. Sini A kan. Sini B. Kita nak tengah tunggu B. Kita tengah tunggu B. Sedangkan lain-lain pair dolar, dia dah break dan semua pair dia menunjukkan dia break. Menunjukkan dia break. Dan kita nampak untuk EU ni, pergerakan dekat B contohnya, B kat sini, dia RSI dia ini berakhir dengan divergence, kat sini berakhir dengan divergence. Lepas tu B tu kan menunjukkan ini dah jadi struktur lain, yang ini lain. Jadi kalau itu berlaku sini, sebab dia 5 wave, saya akan jadikan dia 3, 3, 5. Unless itu berlaku, baru saya jadikan dia flat. Yes, sebab kita jangka yang daripada sini ke atas. Dia dah tak ke bawah lagi dah. Tak ada. Itu sebab dia. Ingat, dalam benda ni je. Dia semua benda ni. Semua 5-3, 5-3. Jadi kalau anda dapati rule dia flat tu bila kiraan anda salah. Itu je. Itu je. Sebab apa flat ada dalam elliott wave? Sebab bila kiraan anda salah. Itu je. Bila kiraan anda salah. Itu sebabnya flat ada. Saya tak akan lukis flat. Kecuali correlation. Then saya lukis flat. Anda tak akan nampak. Contoh, macam GU kat sini. Macam GU. Mana GU? Ini GU. Kita lukis GU ni sebagai flat. Mana? Oh, kita dah buang dia. Sebelum ni kita lukis dia sebagai flat dekat sini. Sebelum ni kita lukis dia sebagai flat dekat sini. GU ke? Apa? MU ke? Saya tak ingat lah apa yang kita lukis sebagai flat. Sekejap saya tengok apa yang kita lukis sebagai flat. Apa yang kita lukis sebagai flat? GJ. Sekejap saya tengok apa yang kita lukis sebagai flat. Apa yang kita lukis sebagai flat? Saya tak ingat. Ada yang kita lukis sebagai flat sebelum ni. Dan saya akan cuba untuk buang flat berkenaan. Kalau ada cara kira dia. Saya tak ingat. Either ini yang kita lukis sebagai flat sebelum ni. U-shape. U-shape pun saya buang. Saya akan cuba untuk buang flat. Sebelum ni kita lukis ini sebagai flat. Sebelum ni kita lukis ini sebagai flat. Satu habis kat sini. Kita lukis ini sebagai kat sini sebab kita jangkakan dolar akan ke bawah kan? Ingat tak? Sebab kita jangka, kenapa kita paksa lukis macam ni? Sebab kita jangka dolar ni akan habiskan ke atas. Jadi kita buang flat tu. Nampak tak? Sebab kita jangka ini akan ke atas. Jadi U-shape ni kita buang dia. Kita buang flat dia. Kita tak lukis macam ni lah. Kita tak jangka dia habis 5 wave kat sini. Kita jangkakan ini akan ada kat atas lagi. Itu correlation. Sebab itu dalam elliott wave, anda jangka ini ke mana? Kalau dolar index ni tak tembus ke atas ni. Kalau dolar index ni ke bawah. Macam ni. Anda jangka U-shape pergi mana?
Ini pergi mana? Ini akan jadi macam ni. Kalau ini jadi macam ni, sini jadi flat. Faham tak? Itu contoh dia. So, ini 5 wave. Ini 5 wave. Ini obvious 5 wave. Ada nak lukis macam mana pun tak dapat. Itu adalah 5 wave. Ini 5 wave kat sini. Yes, correlation. Saya tak akan lukis flat kecuali tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Saya tak akan lukis flat. Saya consider diri saya okey lah untuk lukis elliott wave ni. Kan? Tak ada elliott wave tak ada apa-apa pun. Saya guna dia untuk correlation, bukannya untuk elliott wave. Elliott wave tu cuma tanda. Elliott wave, anda faham benda ni je. Anda faham benda ni je. Ini. Kalau nak belajar elliott wave, anda pergi tampal benda ni dekat dinding. Lepas tu lukis banyak-banyak. Benda-benda ni. 7 benda je. 8 benda je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 benda ni je. Anda print out letak kat dinding. Ya. Elliott wave ni cuma papan tanda. Anda nak letak macam anda main chess. Tak, bukan macam main chess. Macam anda main Lego. Ni macam ni, ni macam ni. Tetapi, saya gunakan elliott wave macam main chess. Faham tak? Saya gunakan dia, kalau ini berlaku, ini move aku. Kalau ini berlaku, ini move aku. Itu market dynamic. Flat paling susah tengok. Tak susah. Tak dapat nak trade. Itu je. Tapi anda tak akan, saya ulang anda tak akan jangka flat sebab dia tak tradable. Itu je. Tak ada orang power dalam elliott wave. Sebab semua structure betul selagi anda tak langgar hukum elliott wave. Saya boleh lukis ini ke bawah. Ini ke bawah. Saya boleh lukis ini ke bawah. I can draw this ke bawah. Tak ke atas. Saya boleh lukis ini sebagai macam ni. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Saya boleh lukis ini ke bawah. Tak boleh tarik balik move. Saya boleh lukis ini ke bawah. Kenapa kita lukis macam ni? Sebab kita jangkakan dolar akan, sebab itu anda cuma trade bila ada incomplete sequence daripada extreme. Itu sahaja. Kenapa kita buat benda ni? Anda tak trade tempat ini. Itu sebab dia. Anda tak trade dekat sini. That's the point. Anda tak pergi trade bila tak ada sequence. Sebab anda tak ada, you don't have that edge over market. Kenapa kita pilih untuk ini? Sebab dia ada sequence yang tak lengkap lagi ke atas. Itu sebabnya kita trade pullback ini bila berlaku higher high. Nampak? Setiap lekuk, anda tak dapat nak tengok structure. Anda tak dapat nak tengok trend dia. You can use many things. Momentum, trend, apa juga. But ultimately, it comes back to price. Structure. Kalau nak cerita pasal Gunn, pasal Wyckoff, pasal Wolf, pasal Elliott, pasal apa semua, everything is talking about structure. Jadi itu yang first dia. Bukannya anda cuma tengok, oh ini trend dekat sini. Cuma tengok kecil. Tak dapat. Tak dapat. When you are talking about trend, you are talking about structure. Low, high, higher low, higher high. Then ada trend. Dan apa trend yang kita boleh trade, kita akan discusskan pada hari ini. So US 30, kita cari peluang dekat sini. Lain-lain untuk indeks tak ada. We are still in correction. Dalam JP 225 ni still in correction. Masih correction. Ingat, ini boleh jatuh dan ini adalah macam ni. A, B ataupun ini satu lagi high, ini cuma B. Okay, tak ada apa-apa. Nothing.
Tekan Ctrl Z. Saya masalah keyboard ni, Joe, dia kena program. Dia diprogram untuk main COC. Jadi, nantilah buat setting 1, setting 2. Dia nak keluar E-drag tu, dia kena tekan benda lain. Tak apa, siapa main COC faham lah. Siapa tak main COC tak faham. Saya main pakai laptop. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Tu COC. Okey, lain daripada tu tak ada. Untuk yen pair, nothing. We are expecting USD JPY untuk cecah di bawah ini. Untuk cecah kat bawah ni. Sebelum kita ada dolar kembali mengukuh. Jadi maksudnya, kita jangkakan untuk dolar ni melakukan this move. Sama. Okey, melakukan movement ini. Lakukan movement B tu ke bawah dahulu. Dolar saya jangkakan dalam lower time frame ini dah habis. Kita dah ada sequence dia 5 wave. Correction 5 wave sampai equal leg dan turun ke bawah. Nampak? Okey, unless dia break 1618, kalau dia break 1618 dan kita lukis macam ni. 1 2 3 4 5 1 2 3 dan 5 sebelum dia ke bawah lagi. Selagi dia bawah daripada atas ini. Sini adalah nampak seperti 5 wave. Saya tak lukis 5 wave. Okey, ini nampak macam 5 wave. Sini. Ini boleh, ini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh lukis 5 wave kat sini. Tak kisah dia 5 wave ke, 3 wave ke, tempat dia akan sama. So, apa pun, untuk dolar pada hari ini, I'm still looking at dolar punya weakness. Kalau dia naik ke atas, itu cuma pembetulan. Ingat, dia 5-3 je. 5-3 ataupun motif korektif. Motif korektif. Motif korektif. Ingat pada tu je. Sini ada 5 lekuk tau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lekuk. Tak kisah apa saya tandakan kat sini. So, kita dah ada 1, 2, 3. Kalau dia turun, naik balik 5, 6, 7. Baru dia turun bawah balik. Kalau tak, dia dah habis. Sebab kenapa kita tandakan dia habis? Sebab dia dah sampai equal leg. Itu je. Itu je. Jadi kita jangka untuk dolar ke bawah. Jadi sebab itu kita boleh lukis gold ke atas. Faham tak? Kalau saya katakan dolar kat sini, ini naik lagi ke atas macam ni, 45, lepas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sebelum dia jatuh. Gold ni saya tak lukis macam ni. Gold ni saya akan lukis sebagai B kat sini. Untuk buat apa? Alah. Kalau dolar tadi saya lukis macam tu, ini saya akan lukis macam ni. Sebelum dia naik. Semua ni satu paket. Everything semua satu. Dia tak ada benda ni dia saja. Anda tak dapat buat elite wave cara tu. Kalau itu cara anda buat elite wave, minta maaf. Anda akan banyak kali recount. Tanyalah. Ada berapa orang kat sini pernah buat elite wave sebelum ni kan? Anda dah nampak kan? Bagi mereka yang galih pernah belajar elite wave kan? Jadi sebelum ni orang tunjuk satu chart dan hukum elite wave. Lukislah elite wave kat situ. Setiap lekuk tu kita kira. Pengsan. Bila kita gunakan correlation macam ni, anda tak berapa peduli kecil-kecil ni. Saya cuma lihat kepada correlation. Dan kira lekuk. Itu je. Okey? Sebab itu kita boleh lukis gold ke atas. Sebab ini kita jangka ke bawah. Ini dah sampai equal leg. Boleh tak trade dia? Kalau ini buat low, kita boleh trade dia. Tapi ini tak buat low. Sama dengan macam chef kan.
U-shave tak buat low. Kalau U-shave buat low, kalau U-shave tu buat low, yang 3 wave kat sini kita boleh buat long. Buat short. Buat short. Tapi ini tak buat low. Sama juga dengan ni. Euro US dollar. Tak ada apa-apa. It's all sideways market. High dia nuha kat atas sana. Tak ada apa-apa. Euro US dollar stand on the side. Kita tengah tunggu untuk dolar ni sampai kat sini nanti. Sampai kat sini nanti. Ini ikut leg dia. Tengok. Semua hukum dia semua lengkap. A ni. 618764. Semua dalam hukum yang sama. Everything. Semua lengkap. Dia punya ni semua sama. So kita jangkakan US dollar lemah dahulu sebelum dia meneruskan kekuatan dia. Tinder tu apa? Saya tak tahu. Okey, GBP US dollar, kita ada Bank of England pada malam ni bullish expectation kepada market sekiranya Bank of England tak ceritakan pasal macam mana dia nak kurangkan pembelian aset dia, ini boleh jatuh banyak. Tetapi untuk semasa sekiranya ini breakout dalam 5 wave, faham? Kalau ini breakout 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, breakout 5 wave, 3 wave ni anda boleh long. Faham? Kalau ini breakout 5 wave, kita boleh long sini. Saya tak berapa second je saya tukar ini kepada benda lain. Kepada A, B, C ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Yang pentingnya, apa yang kena berlaku dekat sini, Pian, kalau anda nak trade di sini? Apa yang kena berlaku dekat puncak ini? Apa yang kena berlaku kat puncak ini? Nombor 1. RSI dia, yang ini, kena buat higher high. Ini kena batalkan. Ini kena batalkan divergence. Okey, ini kena buat high dan berakhir dengan divergence sendiri. Itu yang pertama untuk anda trade yang ini. Exactly. Dia kena break this high. Dan berakhir dengan divergence. Dan anda boleh trade yang ini. Biarpun dia structure correction. Okey, ini kena buat high. Jadi ini untuk mereka yang intraday lah. Mereka yang intraday, anda boleh cari untuk long kalau RSI dia break nanti malam lah. Tengok malam nanti kita revisit benda ni. Selepas Bank of England nanti malam nanti. Tak payah berdebar-debar tunggu Bank of England menggeletar, tunggu nak high grade ke tak high grade, tak payah. Lagi simple. Kalau dia ini dekat sini, dia boleh buat benda ni tau. Dia boleh buat 5 wave, breakout, 1, 2, 3, kita boleh trade. Dia boleh buat benda ni, 1, 2, 3, turun. So dia naik. Ataupun, dia buat benda ni. Nampak? Macam-macam boleh jadi kat situ. Tak, dia kena batalkan the whole structure punya divergence. Itu baru 1, 2, 1, 2. Itu baru nesting. Dekat situ, macam-macam boleh jadi. Jadi, selagi tak ada sekuen, tak tahu. Kita nak ada siri. Sekuen tu siri. Jadi, kalau tak ada, saya tak tahu. Dia boleh buat macam-macam. Dia tak ada siri. Saya tak tahu. Apa dia nak buat sini, entah. Okay, kita tak ada tradable sequence yang kita boleh trade. Jadi jangan sentuh dia. Okay. AUD US dollar. AUD US dollar nothing ke atas. Ini ke atas. Anda jangan pergi short dia pada waktu ini. NZD US dollar ke atas. Bagi siapa yang
sempat lihat chart dan sempat tengok apa saya lukis, saya dah ceritakan ini saya trade dan saya sempat untuk trade dia untuk NZ untuk UCAT, tapi ini bukan 3711 ini bukan low, kita masuk dia sebab channeling dan kiraan wave dia. Breakout ini sebelum ni adalah 5 wave. We were looking for B sini untuk trade. Tak kisah apa juga yang saya tandakan dekat sini, ini kita trade dalam channeling, tapi bukan dalam 3711. Apa yang channeling tadi, Pian? Apa yang channeling tadi? Saya tak ingat. Ya, bagi siapa yang sempat trade untuk UCAT. Ingat saya pernah sebut benda ni pada minggu lepas ke ataupun hari Jumaat. Hari Jumaat untuk UCAT. ZN tak ada apa-apa. Nothing. Untuk gold stand on the side. Tak ada apa-apa. Hala tuju dia semasa, sekiranya US dollar lemah, dan ini ke atas. Sekiranya indeks melakukan wave 2, ini ke atas. Sekiranya UJ jatuh ke bawah, ini ke atas. Faham tak? Minyak. Okey. Ingat, untuk gold, saya biarkan nota ni kat sini. Gold, ingat gold strong. 2 of 3 happen. Saya biarkan kat sini Nombor 1. US dollar weak. Kita letak DXY weak. Okey. Nombor 2. Indices weak. Nombor 3. Yen strong. Okay. Gold weak. 2 of 3 happens. 1 DXY strong. 2 indices strong. 3 yen weak. Okay, tengok Kenapa saya biarkan nota ni 4 minit. Okay, thank you. Tengok kenapa, apa kita jangkakan untuk dollar index pada struktur ini, pada struktur sekarang, pada yang ini. Okey, kita tengok apa yang kita letak untuk dolar. Ini adalah dolar. Dolar ke bawah. Okey, jadi kita dah ada ini. Faham? Indeks. Kita sedang tunggu indeks untuk buat correction di sini. Ini tadi this correction. This correction. Okey. Correction ini. Okey. So yang kedua. Bukan saya kata untuk long dia, bukan. Kenapa kita lukis macam ni? Dia tak ada sequence lagi, anda tak dapat trade dia. Kecuali dia break macam ni. Lepas ni. Yen strong. Kita tengok USD JPY ke bawah. Nampak? Okay. So, ini could happen. Sekiranya mana-mana dalam yang ni, dia berubah, then goal tu kita ubah. Kalau dia ada tradable setup, kita trade. Kalau tak ada tradable setup, jangan trade. Itu je. Nampak? Semua satu. Dia tak ada benda yang lari daripada ni. Semua satu. Semua satu cerita. Semua satu. Dia tak dapat, saya tak dapat nak lukis goal ke atas macam ni. Kalau 2 daripada 3 ni tak jadi. Kalau 2 daripada 3 tu tak jadi. Faham? Yang dekat untuk yen pair. Yen pair naik bang. Ya, betul. Dia akan ada wave 2 kat sini. Ini akan ada wave 2. Ini akan ada wave 2. Yang tu yang gold naik. Boleh? Tu saya dapat lukis dia kat atas. Gold masuk wave 3. Dalam struktur yang kecil. 3 dalam 3. Kalau semalam tu lonjak dah laju, anda belum tengok lagi yang ni. Kalau ini jadi 3 dan 3,
Sekarang ni tak ada. Bukan saya kata buy gold, tak ada. Dia tak ada apa. Setakat ini kalau anda kira lekuk dia menaik ni, ini baru saja ada daripada low ni, satu, mana satu low dia? Dua, tiga. Dia boleh buat jatuh lagi. Kalau dia break 4, 5, then mungkin ini anda boleh trade. Kalau anda seorang yang short term, ini tak ada apa-apa. Sini tak ada. Dia boleh jatuh ke bawah. Senang je saya lukis. A, B, C dah. Ini jatuh ke bawah. Flat. Faham? A, B, C, dah ke bawah. Kan? Jadi tak ada apa-apa. Dia boleh buat macam-macam kat situ. Okey, minyak. Minyak, kalau nak trade dia bukan sekarang, Pian. Minyak ada setup untuk channeling. Untuk channeling, dia ada setup. Ini adalah untuk minyak. Tetapi, 1, 2. Ini ada setup kawasan ni. Tetapi, anda dah dekat berapa bulan ni? Kalau anda untuk trade di H1, yes. Dia memberikan peluang untuk entry. Tetapi kalau untuk channeling, tetapi untuk anda swing, ini bukan. Anda mungkin masuk kepada minyak. Company minyak. Contoh. Benda-benda macam ni. Okay. Benda sama kan movement dia. Yes. Itu sebabnya. Anda tunggu benda ni berlaku. You wait for this. 1, 2, 3 and this. Faham? This one is better. So anda boleh hold dia lama. Hold lah sampai tahun depan. Macam futures minyak tadi, dia expired. Ini boleh. Anda pegang kan? Ini akan buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Then this 3 wave. Sama seperti yang kita jangka untuk indeks. Bagi siapa yang melabur, faham? Faham tak? Tak faham? Tak faham, buat faham. Okey, ini bukan nasihat pelaburan, tapi bagi yang tak faham, buat faham. Okey, kita break sekejap dan kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ceritakan pasal XOM ni. So, bila ini berlaku, minyak di sini. Minyak dekat sini. Mana minyak? So better anda trade dia punya ni, dia punya this one. This could do a bigger pullback dekat sini. Bila anda tunggu ni, faham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faham? Ini dah ada bila kita lukis ni pun saya tak tahu. So kat sini akan buat high ni. Tunggu dia buat 7, 8, 9. Then anda beli minyak yang kat sini nanti. Situ baru anda pergi. Maksud saya ini. Barulah anda beli. Ini. Sini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? Anda tak masuk bila 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan. Dia akan buat 7, 2. Mungkin ke bawah lah 7, 8. Whatever. Naik dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or whatever. Cerita dia. Dan anda akan buy dia dekat sini nanti. Anda akan buy bila dia pull back ini nanti. Jadi maksudnya, ini semua kita kira sebagai satu dah. Because of this. Faham? Because of this. Jadi anda akan kira ini sebagai 1, 2,
Ini buat low tak? Tak. 3, 4, 5, 6. Dia tunggu 7. Ada tunggu 8. Ada tunggu 9. Then 1, 2, 3. Faham tak? Saya tunjukkan apa yang saya ceritakan ni. Okay. The concept is high, low, high dengan low. Bila kita kira satu-satu lekuk, ini rupa dia. 1, 2, 3, 4, ini low. 5, 6 dan 7. Okay. The thing is, low dekat sini, low yang ini, makan the whole thing. Ini. Dia makan whole thing kat sini. Jadi, kalau dia makan the whole thing, ini dikira sebagai 1. Faham tak? Jadi, ini akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Sebab yang ini dah kena makan, lekuk ni. Kalau dia turun lagi macam ni, dia turun lagi, then kita dah ada matured 1 cycle. Macam mana anda tahu dia matured 1 cycle? Anda tengoklah RSI. Anda tengok RSI. Ya? Di setakat ini, kita baru saja ada 1 channel, 2 channel dan kita dah ada divergence. Ya? Kalau dia terus jatuh dan ini sampai 38.2, nampak apa yang anda dah cover sebelum ni kan? 38.2 dan turun lebih. Jadi anda boleh, saya tak akan trade dia. Kalau ada trading, anda akan tunggu, sini sebagai 1 cycle, anda tunggu cycle baru kat sini. 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat high, 1, 2, 3, anda boleh long. Benda ni je. Ada red wave kat situ? Tak ada. Ini kira je. Kira lekuk. Itu teknik 3 line. Okay. Kita masuk kepada topik kita. Kalau tak ada soalan mengenai market, basically saya sedang menunggu untuk US dollar lemah hari ini. Itu membenarkan untuk UJ jatuh. Itu membenarkan untuk yen dynamic. Yen lebih kuat dan membenarkan indeks jatuh. Sekiranya itu berlaku, kita akan trade US 30 dekat sini. Okey? Itu yang ada sequence sekarang. Bukan yang lain-lain tak ada. Macam mana tak ada? Boleh? Okey. Kita ambil mana-mana chart dan kita akan ceritakan mengenai sequence. Tapi sebelum masuk sequence, saya nak sentuh dahulu